Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah COM 3104 iaitu Dr. Chia Haslinza Chehno dan juga para penonton yang menonton video ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Idaya binti Habibullah bernombor metrik S50135. Baiklah, tajuk pengucapan saya pada hari ini adalah kesan COVID-19 terhadap pelajar. Sebelum itu, mari kita kenali apa itu COVID-19 dan bila ianya merebak. COVID-19 ataupun dikenali sebagai coronavirus adalah penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona dan kes pertama yang dilaporkan adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. Dan ianya melanda Malaysia sejak Januari 2020 yang lalu, di mana pada 23 Januari 2020 adalah kes pertama diterima di Sabah. Dan hari demi hari kes semakin meningkat sehingga hari ini kes di Malaysia masih aktif. Bagi mengekang penularan wabak tersebut, pada 16 Mac 2020 yang lepas, Perdana Menteri telah mengisytiharkan PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara yang berkuat kuasa pada 18 Mac 2020. Selepas pengisytiharan PKP dan juga diikuti dengan PKPB, PKPP dan PKPD, maka bermulalah kehidupan normal baharu di mana pemakaian penutup muka diwajibkan, penjarakan sosial adalah 1 meter dan bekerja dari rumah dan juga e-learning dan banyak lagi. Maka dengan ini timbullah kesan-kesan COVID-19 sama ada positif ataupun negatif dalam kalangan masyarakat, terutamanya pelajar. Di sini saya fokuskan dua kesan COVID-19 terhadap pelajar. Yang pertama adalah kesan terhadap pembelajaran dan yang kedua adalah kesan terhadap emosi pelajar. Bagi kesan terhadap pembelajaran, para pelajar mula berkelakuan malas, tidak semangat dan akhirnya menyebabkan mereka tidak mengambil berat tentang subjek yang mereka pelajari. Ini disebabkan oleh mereka terlalu selesa dengan persekitaran di rumah. Selepas PKP, semua pelajar digalakkan untuk berada di rumah dan mengadakan sesi pembelajaran secara maya. Jadi, pelajar-pelajar telah menyesuaikan diri dalam keadaan rumah santai dan hanya perlu berada dalam keadaan rumah tanpa memikirkan persekitaran formal seperti yang dihadapi sewaktu di universiti. Seterusnya, terdapat juga segelintir pelajar mengalami kemerosotan akademik disebabkan oleh kurang tumpuan sewaktu di kelas, di mana ada sesetengah pelajar yang tidak mempunyai persekitaran yang kondensif sewaktu pembelajaran di rumah dan ada juga pelajar yang tidak mempunyai rangkaian internet yang kuat. Oleh itu, mereka kurang berupaya untuk mengikut sesi pembelajaran atas talian. Ini menyebabkan pelajar tersebut akan kekurangan fokus dan ketinggalan. Dan bagi kesan terhadap emosi pelajar pula, pelajar cenderung merasa cemas dan panik, lebih-lebih lagi berkaitan dengan masalah teknikal seperti masalah internet, masalah kerosakan komputer secara tiba-tiba. Sebilangan pelajar berasa cemas dan panik jika mengalami situasi seperti terputusnya internet ketika hendak menghantar tugasan. Selain daripada itu, tugasan yang melampau dengan adanya tarikh penyerahan yang cepat boleh membuatkan kombinasi emosi yang teruk kepada pelajar dan boleh menyebabkan emosi pelajar terganggu. Dan akhir sekali, persekitaran di rumah juga kadang-kadang tidak sesuai untuk sesi pembelajaran, memandangkan di rumah adalah tempat kita bersama keluarga. Oleh itu, para pelajar berkemungkinan menerima tekanan kerana mengalami dua persekitaran yang sama, iaitu belajar dan bersama keluarga. Kesimpulannya, COVID-19 banyak memberi kesan kepada individu, terutamanya pelajar. Jadi, marilah kita sama-sama membendung masalah ini dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan agar kita dapat menghentikan wabak COVID-19 ini. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.